Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast Suyens. Untuk pengetahuan semua, ini adalah podcast Suyens bagi musim yang ketiga. Saya host anda, Husna. Tak sangka ya, podcast kita sudah pun masuk dalam musim ketiga. Cepat betul masa berlalu. Baiklah, hari ini kita akan berkongsikan tentang malam Lailatul Qadar bersempena dengan Ramadan ini. Baiklah, hari ini kita sangat bertuah sebab ada dua orang tetamu istimewa untuk bincangkan topik ini secara santai. Selamat datang Ustazah Wan dan Ustazah Ain. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah sihat? Alhamdulillah baik. Okey, baiklah saya akan tanya Ustazah Wan terlebih dahulu. Ustazah Wan, kalau kita sebut pasal Lailatul Qadar, semua orang akan tahu ia malam yang hebat. Tapi secara ringkasnya, kenapa kita kena beria sangat untuk mencari malam ini? Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, soalan ni sangat menarik. Sebab setiap tahun di bulan Ramadan kita akan menjalani satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Sebelum kita nak masuk kepada jawapan kepada soalan tadi, Ustaz Zain, Ustazah rasa macam nak jelaskan sikitlah apa sebenarnya dimaksudkan dengan Lailatul Qadar tu. Baik, Lailatul Qadar, pernah dengar tak surah Al-Qadr? Benar. Pernah dengar surah Al-Qadr? Boleh baca tak sikit surah Al-Qadr? Saya ingat tak ingat. Oh, ingat tak? Okay. Ustaz Zain boleh, Ustaz Zain? InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Okey, saya berhenti kat situ dulu, nanti kita akan sambung kemudian lah. Okey, baik. Bila sebut tentang Lailatul Qadar, Lailatun tu kita tahu memang maksud di malam. Okey. So kita nak tahu apa sebenarnya maksud Al-Qadar tu. Okey, dalam ayat surah Al-Qadr ni daripada ayat 1 sampai ayat ketiga tu dia ada sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, maksudnya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami tu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Betul Ustazah, kalau salah tolong betulkan ya. Sambung kepada ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, apa yang kamu tahu tentang malam kemuliaan. Betul kan? Okey. Lailatul Qadri, Allah jawab dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kemuliaan. So dalam ayat ni diulang-ulang sebut malam kemuliaan. Okey. Jadi kita nak tengok apa dia kemuliaan bulan Ramadan tu. Okey, bulan Ramadan, minta maaf. Apa dia kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita nak tengok pula apa dia kemuliaan malam Lailatul Qadar tu. Tadi tanya kenapa kita beria kan? Okey, kenapa kita tak beria? Kenapa kita tak excited nak masuk dalam nak mencari Lailatul Qadar? Kenapa kita kena malas-malas nak cari Lailatul Qadar kan, sedangkan kita sepatutnya kena beria? So yang pertama sekali tadi Allah kata malam Al-Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu agak-agak berapa tahun? Ish, banyak. Banyak tahun. Berapa tahun agak-agak? Saya lupa Ustazah. Okey. Dia lebih kurang lah 80 tahun, 4 bulan, something macam tu, betul sebenarnya. 83 tahun kan? Okey. Jadi di mana lagi ada satu malam yang Allah berikan ganjaran kepada kita, pahala kita digandakan seperti mana kita melaksanakan ibadah itu selama 1000 bulan, selama 83 tahun. Jadi itu pun dah cukup untuk buat kita beria tau. Itu pun dah cukup untuk buat kita excited. Sebab kita beramal je dapat pahala 83 tahun. Sedangkan kita hidup ni puratanya berapa tahun je? 63. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun sendiri wafat pada usia 63 tahun. Ini Allah berikan satu hadiah. Ini hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak terdapat, tidak didapati, tidak diperoleh oleh umat-umat Nabi yang terdahulu.
umat Nabi Muhammad je, kita je dapat ni. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita sahajalah yang mendapat keberkatan 1000 bulan ni. So itu pertama, kenapa kita beria. Okay, yang kedua, saya sambung ayat yang seterusnya tadi. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah menurunkan malaikat dan malaikat Jibril, menurunkan mereka ke bumi untuk mengatur urusan manusia. Untuk mengatur segala urusan. Maksudnya, Allah turunkan malaikat untuk mengatur takdir-takdir manusia. Takdir ni termasuklah kita punya rezeki, kita punya ajal, kita punya Flow kehidupan. betul, kita punya flow kehidupan. Betul. So di situ Allah membuka peluang untuk kita memperbanyakkan doa. Siapa-siapa yang kesempitan rezeki, minta pada Allah semoga dilancarkan rezekinya. Siapa-siapa yang rasa kehidupan dia agak sukar, boleh minta pada Allah untuk dipermudahkan dia punya jalan kehidupan. Apa-apa saja yang kita boleh minta dengan Allah, kita minta pada hari itulah, pada malam tersebutlah. So Allah membukakan segala pintu rahmat dia. Okey, yang ketiga, kita habiskan ayat tu lah. Apa terakhirnya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, yang ayat ini dia hanya menunjukkan tempoh malam tu lah. Malam Lailatul Qadar tu hanya daripada hanya akan berakhir pada terbit fajar. Terus matla'il fajr. Okey. Jadi kita ada malam itu saja untuk kita beribadah, untuk kita nak meminta rahmat Allah. Satu lagi. Yang ketiga satu lagi yang ketiga, malam Lailatul Qadar ni kenapa kita kena excited? Sebab ini adalah malam yang Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Allah mengampunkan dosa-dosa kepada orang-orang yang memohon kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosa mereka. Mungkin Ustazah Ain mungkin akan lebih elaborate lagi tentang doa-doa yang boleh diamalkan waktu malam Lailatul Qadar. Tapi kita kena beria, kita kena excited, cari malam Lailatul Qadar, kejar malam Lailatul Qadar, sebab apa lagi yang kita harapkan lebih daripada keampunan Allah. Okay, itu sajalah untuk soalan yang pertama. Okay, terima kasih Ustazah. Ya, saya dengar tu saya terkejut, saya sangat teruja, saya sangat excited untuk kejar Lailatul Qadar ini. Dan tapi kan saya nak tanya Ustazah Ain pula. Okay, Ustazah, kan kalau ramai yang tertunggu-tunggukan dengan tanda fizikal, contohnya pokok tunduk lah, air laut yang tawar lah, tapi sebenarnya fokus kita patut kat mana tu Ustazah? Okey, baiklah. Sebenarnya soalan yang sangat menarik. Tapi sebelum kita fokuskan kepada tanda fizikal kan, saya nak cerita kat sini, apa kata kita ambil tahu dulu, okay, bila range ataupun time frame untuk kita melaksanakan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ni bila? Okay, kita tahu kan bulan Ramadan kita bahagi kepada 3 fasa. Okay, kalau saya tersilap, saya tahu betul kan Fasa pertama adalah bulan rahmat. Okay. Fasa kedua adalah fasa keampunan. Dan fasa ketiga adalah fasa pembalasan. Astagfirullah, maafkan saya. Fasa terlepas daripada api neraka. Okey. Jadi, malam Lailatul Qadar ni dalam banyak riwayat hadis ada menyatakan berlaku pada 10 malam terakhir. Iaitu pada fasa terlepas daripada azab api neraka. Jadinya 10 malam terakhir tu, itulah time frame untuk kita mencari malam Lailatul Qadar tadi. Okay, tadi Husna cakap tentang petanda. Okay, ada banyak petanda, macam Husna cakap ada petanda 1, petanda pokok tunduk, 2 ada petanda air laut jadi tawar. Okay, ini semua sebenarnya yang 2 yang ada dalam hadis, okay, adalah yang pertama dia cakap tentang suasana. Keadaan malam tu akan jadi tenang, sejuk, macam damai sahaja. Okay, yang kedua adalah air laut yang menjadi tawar. Itu adalah experience yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi sendiri yang pada malam 27 Ramadan
dia pergi ke laut dan dia merasakan air itu tawar. Itu adalah yang dinyatakan dalam hadis. Okey. Jadi macam mana pula dengan Ustazah memang betul lah kan? Memang kejadian air laut jadi tawar tu itu memang ya betul. Itu yang ada dalam hadis. ya ada dalam hadis seperti mana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Okey, tapi yang tentang pokok tunduk tu semuanya adalah tidak dinyatakanlah dalam hadis. Tapi sebenarnya macam yang soalan Husna tadi, fokus. Fokus kita adalah bukan kepada petanda. Fokus kita adalah pelaksanaan ibadat. Malam yang mana kita kena mencari, lakukan ibadat, antaranya ibadat yang selalu kita buat, solat malam. Solat malam, kemudian kita boleh baca Al-Quran, kita boleh zikir, kita boleh doa dan sebagainya. Itulah yang kita boleh lakukan pada waktu malam. Okey. Kalau yang ada duit lebih pada malam hari tu, dalam duk baring-baring tunggu-tunggu, bolehlah nak sedekah QR, cari-cari nama masjid, boleh. Okey. Okey, baiklah. Okey. Itu adalah fokus yang patut kita lakukan lah. Okay. Baiklah, saya faham sangat. Okey. Tapi kan Ustazah, jujurlah, kita ni manusia biasa. Kadang-kadang bila dah masuk malam ke-25, ke-27, kita punya badan dah mula lemau. Baju raya dah siap tapi iman pula low bad. Jadi macam mana kita nak kekalkan konsisten tu Ustazah? Nak tahu jawapan? Sila tengok part 2.